Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2021 Virtual Run KLSCM 2021 VR telah kembali. Saya dah register semalam, anda dah register ke? Dan saya plan nak break personal best saya sekali lagi tahun ini. Macam mana saya nak buat, macam mana planning saya, macam mana training saya. Kalau nak tahu, stay tune. Assalamualaikum, welcome back to our Rumi channel. Yes. Siapa yang telah kembali tonton video saya, anda awesome. Siapa yang first time tonton video saya pun, anda awesome. Siapa yang belum tonton pun, cepat tonton pun juga awesome. Jadi semua orang awesome. Hari ini saya nak share tentang race yang sangat besar. Orang panggil the premier race nombor 1 di Malaysia ini untuk running road race. Semua orang tahu, ramai yang participate. Saya nak share ini info penting untuk anda nak register race tu sebab saya dah register. Jadi saya nak break personal best saya sebab KL Marathon ni satu race yang besar. Dan kebetulan kita boleh buat virtual race. Kalau anda nak tahu, kenalah tonton sampai habis. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe tu, tunggu apa lagi? Come on, subscribe. Sambil register KLSCM tu, tekan je subscribe kat bawah tu. Free je, macam anda nak register KLSCM. Free, tak payah bayar. Yes. Jadi info penting untuk KLSCM ni, setiap tahun saya akan dijemput oleh pihak penganjur dari Go Event untuk sebarang media rasmi, sebarang info, sebarang event. Sehingga hari ni, semalam pun tapi sebab saya kerja, saya tak sempat join. Tapi saya nak bantulah, nak sebarkan maklumat-maklumat yang berguna ni kepada anda semua. Race tersebut telah di-announce akan berlangsung secara virtual untuk tahun kedua berturut-turut. Race dia bermula selama 8 hari, bermula 20 hingga 28 November 2021. Provided ketika itu tak ada PKPD macam baru ni. Sebab bila PKPD, lari luar rumah pun tak boleh. Kita berharap sangatlah jumlah pandemik ni dengan program vaksinasi ni semakin cepat, semakin efektif, akan menurun dan kita dibenarkan virtual race. Sebab saya tahu untuk race yang fizikal, yang event tu confirm tahun ni tak ada. Saya silap pertengahan tahun depan pun belum ada lagi. Sebab apa dia? Yes, kesihatan tu penting, tapi keselamatan pun sama-sama penting. Kita kena banyak sabar, kita bersyukurlah dapat lari virtual race. Jadi nak register dia, link ada kat bawah ni. Masuk kat KL Marathon punya website, official website. Sebab registrationnya percuma, free. Bermula 3 Ogos hingga 18 November. Link ada kat bawah ni. Dia memang free, tapi kalau anda nak medal, nak baju, kena bayarlah. Medal dia saya rasa RM20, baju dia RM50. Cuma satu je saya komen last year KL Marathon ni tentang kos penghantarannya. Penghantaran aja dekat RM15-20. Kalau dua dah berapa nak bayar penghantaran. Jadi dia kena combinekan supaya penghantaran tu jadi murah sikit. Jadi penganjur, please look at this. Ramai nak baju, ramai nak medal, jangan mahal-mahal lah. Nama pun virtual race. Kategori dia daripada 42 km sampai 5 km. Jadi bila sebut kategori ni, sebelum virtual race tiap-tiap tahun saya register full marathon. Sebab full marathon dia sebenarnya yang paling susah. Pada saya banyak-banyak marathon yang saya masuk di Malaysia, ni paling susah sebab elevation dia, sebab cuaca dia paling tough lah. Jadi tak ramai orang boleh personal best full marathon. Ni salah satulah tahun yang saya masuk, tahun 2019. Tahun ini saya masuk berapa kilometer? Dari 42 km. Jantung baru masuk stand, ada hati nak suruh saya lari 42 km. Come on babe, come on. Last year saya masuk kilometer, so tahun ni pun saya masuk lagi 5 km. Malu apa bosku masuk 5 km. Dia ada reason. Pertamanya saya nak improve masa saya. Saya pun tak banyak lari PKP ni, dan sejak saya banyak masuk stand ni, paling jauh pun saya lari last year, itu pun lepas tahun setengah, half marathon long run. Jadi saya lebih enjoy nak lari short distance buat masa ni. Saya belum ready.
Dan on top of that, sekarang ni kan ketika PKP, jadi saya tak naklah nak bagi dia sangat lari jauh-jauh sangat sebab bila PKP ni kalau anda tak boleh lari jauh, radius pun 10 km saya rasa. Jadi kalau nak lari 42 km pun anda kena lari loop. So untuk race lari loop ni macam mental sikit lah, yang lari jauh-jauh ni. Tapi lain orang, lain motivasi. Anda nak lari 42 km ke 10 km, it's up to you. Yang penting kita jaga keselamatan, kita jaga SOP, jangan langgar pergi rentas negeri, jangan berkumpul ramai-ramai, dan beberapa aspek-aspek lagi lah keselamatan yang harus dijaga. Race ini berdasarkan GPS base, jadi anda nak lari ni, anda kena ada apa-apa device, handphone ke, jam ke, tak kisah apa brand, dia akan link kepada dashboard sistem KL Marathon. Nanti dia ada aplikasi dia, anda boleh install. Last year saja penyertaan dia gila ramai, virtual race paling ramai 52,000 orang. Wow, dia dah close, dia open lagi 52,000 orang. I don't believe it, man. I don't believe it, man. 52,000, man. Tapi kalau dekat race actual pun lebih kurang tu 55,000 ke 60,000 orang. Memang ramai. Dan saya encourage anda join lah. Okay, yang penting race ni anda boleh baca peraturan dia untuk virtual race ni. Tapi saya nak stress dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, bila anda lari virtual race ni at your own risk. Anda nak lari time mana, route mana dan sebagainya, lantak anda. Tak kisah. Tapi tak payahlah nak buat event-event, panggil orang nak buat event semata-mata KL race. Tak payah. Anda lari je, jangan kecoh-kecoh. Kemudian yang paling penting, seperti race yang betul juga, anda tak boleh lari guna bib orang lain. Anda tak boleh swap guna bil orang lain. Kalau anda nak tukar, nak jual dan sebagainya, jual tak boleh pasal free. Mana lari Amin bin Abu, sekali tengok muka Murad bin Jaafar. Tak okey punya tu. Tak cool bro. Tak cool. Dia kalau ada lari macam tu, pertamanya salah di sisi undang-undang dia, kemudian anda akan disqualify. Kalau dapat tangkap race betul, anda akan kena ban beberapa tahun. So lebih baik register nama anda je. So masa masih banyak, register je. Anda nak lari tak lari, kemudian tu belakang cerita. Register je, jangan lari bib orang. Salah di sisi undang-undang dan kurang beretika bro. Kita runner ni nak sihat je, jangan drama-drama, jangan nak kecoh-kecoh, kita lari saja. Yes. Sebelum saya share macam mana saya nak prepare untuk personal best saya kali ini, 5 sebab utama lah kenapa sehingga hari ini setiap tahun pasal 5 sebab ni. Pertama, dia yang paling prestigious lah di establish start tahun 1989. Dia paling grand lah, paling grandio, paling besar. Dia bukan race mata-mata lah, bukan berlari, dia adalah celebration. Kalau throughout the year ada banyak-banyak race, so sehari setahun dalam setiap tahun ini adalah celebration, sambutan untuk setiap runner-runner yang berlari. Mereka akan berkumpul, kita akan bertemu, kita akan berlari sama-sama. Kita akan membanggakan negara kita. Dia adalah lebih kepada celebration. Sukalah dia well organized dari segi safety, dari segi baju, dari segi race kit collection, dia punya bib, dia punya baju, macam-macam lah. Walaupun still ada kelemahan-kelemahan, tapi pada saya dia yang terbaik lah. Kemudian saya sukalah dia punya data reliability. Walaupun dia buat virtual race, dia punya tracking sangat detail. Contohnya nanti top 10 bila dia nak umumkan hadiah, dia minta submit GPS punya data. Raw file tu anda kena email kepada organizer, menunjukkan betapa transparent dia dan berapa precisenya mereka. Maknanya anda tak boleh tipu. Ada sistem yang bagus. Dan yang paling saya suka, kalau dapat tangkap, sistem dia dapat tangkap. Sekarang mana kita boleh sorok, kita nak kelewon ke dan sebagainya. Fotografer banyak, sistem dia ada, dia punya sensor dia ada, tracking dia ada. Mana kalau dapat tangkap kena pulangkan balik medal dan sebagainya. Tapi kalau anda nak tanya detail, tanyalah organizer. Saya bukan organizer saya cuma review je, just part of my return to the community. Yes sir. Okay guys, ini part yang paling anda nanti-nantikan. Siapa yang tonton sampai habis video saya dapat tahu macam mana saya nak plan, saya punya program ataupun saya punya training untuk saya personal best. Di tahun ni saya register 5 km kembali. Last year saya punya personal best 28 minit 09 saat. Tapi official dia keluar 28.10 lah. Sebenarnya saya pun surprise timing tu saya buat sebab saya bukan keadaan normal Saya dengan keadaan jantung macam ni, alhamdulillah boleh lari, boleh improve saya punya personal best. Saya bersyukur lah. Tapi bila saya tengok boleh, mungkin saya nak cuba sekali lagi lah. Sebab apa, bila kita nak set personal best ni, apabila kita dah set personal best tu, kita ada motivasi. Bila ada motivasi, baru ya kita datang turun training dan kita ada fokus dan kita ada hala tuju, bukan turun saja-saja. Okay, personal best saya, kalau boleh saya nak improve lah. Bawah 28 minit, mungkin 27 minit, 30 saat dan sebagainya, kalau boleh. Kalau tak boleh, it's okay, kita akan cuba. Tapi macam mana nak cuba? Ini apa yang saya akan buat. Ini saya buat berdasarkan adaptasi. Saya pernah training dengan beberapa professional group training dulu. Dia berkesan untuk saya sebelum ini dan saya akan gunakan, kerana apabila anda nak buat personal best, apa yang anda buat sebelum ini kena lebih. Sebab tu anda boleh dapat personal best. Kalau anda buat sama atau kurang dengan sebelum ni punya pencapaian,
susah nak break personal best kecuali nasib-nasib. Dalam running kita tak nak nasib, kita nak berdasarkan hard work kita. Hard running yang pertamanya standard untuk mana-mana anda nak mulakan, anda kena buat fitness test. Fitness test ni saya prefer saya buat time trial lah. Saya akan buat 5 km lari, berapa paling laju saya boleh buat. Okay, untuk detail time trial tu insyaAllah ada video lain kita boleh explain, sebab saya nak tahu condition saya. Sebab apabila saya target sesuatu dengan condition saya sekarang ni, dengan masa ada 3 bulan lagi, 8, 9, 10, boleh ke saya mencapai target masa tu? Okay. Nombor 2 nya saya kena build up balik lah saya punya base. Base ni maknanya ringkas lah, nak kita maaf ke dan sebagainya. Saya malah nak terlalu sophisticated, complicated. Saya nak build up base, nak build up balik stamina saya. Dah lama PKP, lari pun tak tentu hala, saya nak build up base. Macam mana saya nak build up base? Saya maintain saya punya mileage. Sebab 5 km ni bukan macam marathon yang training, tapi kita perlukan base. Base ni kenapa? Sebab kita nak buat hard session yang speed dan sebagainya. Kalau anda tak ada base, anda jangan buat hard session, nanti lebih membawa mudarat. Dan training plan lah, training plan saya selama 3 bulan. Okay, 3 bulan ni saya pecah kepada 3 lah. Pertama, fasa 1 adalah build up. Fasa 2 lebih kepada banyak hard session, dan fasa ketiga lebih kepada tune up. Untuk bulan yang pertama saya akan banyakkan pertama long run dengan easy. Okay, long run ni bukan macam marathon yang long run yang terlalu banyak. At least saya akan lari duration antara 60 hingga 90 minit untuk weekend. Ini untuk bulan pertama. Saya nak dengan larian dengan pace yang based on saya punya time trial tu nanti, mengikut zone heart rate anda. So long run. Kemudian saya akan buat strength training lah. Yang tu okey, sebab saya masih buat hingga hari ni. Saya maintain at least sekali dan 2 kali. Strength training tu, kalau nak tahu detail ada dalam video saya sebelum ni. Dia lebih fokus kepada macam mana saya nak kuatkan kaki saya. Bukan kaki saja, core saya, satu badan saya. Sebab kita nak lari laju sikit lagi ni, badan kena kuat, kaki kena kuat untuk support speed, pace dan load yang kita nak lari tu nanti. Yang nombor 3 nya, saya akan incorporatekan saya punya easy run dengan long run tu dalam seminggu tu, tempo run. Okay, tempo run ni yang paling penting bila saya nak lari 27 minit. So pace dia jadi 5.30. Okay, in the end of the day, tempo run saya bila saya nak berlari dia akan jadi 5.50 lah. Daripada 6.00 saya akan increase sehingga jadi 5.00 tempo run. Masuk bulan kedua, bulan 9 nanti saya akan fokus pula kepada strength training, enhanced strength training. Ada beberapa menu saya buat, ada special menu dia, tapi itu kena buat kat gym. Kita ada panggil strength endurance, kita buat circuit training, kita buat HIIT, macam-macam. Strength tu kuat, sebenarnya anda akan lebih kuat dan anda boleh pergi lebih laju dan lebih steady. Session speed saja saya akan mula buat 4 leg. Tempo run pun dah laju sikit, akan mula buat interval. Interval tu masuk kemudian. Jangan terus bantai interval first. Interval pun ada banyak, ada piramid interval, ada 400 meter, 200 meter, 1 km. Ada macam-macam menu. Ada rezeki saya akan share macam-macam lah apa yang kita kena buat. Dan training tu bila anda buat speed, contohnya minggu ni buat 4 leg, anda buat 4 leg 21 contohnya. Tak boleh lah tiap minggu sama. Dia kena ada variety. Itu dia punya matlamat, dia kena ada variety. Dan yang bulan terakhir sekali lebih kepada fine tune, speed simulation, dan saya akan buat sekali lagi time trial. Saya nak tengok target pace saya nak buat tu boleh dapat ke tak boleh dapat. Dia contoh macam interval kalau saya nak buat average pace 5.30, submit interval mungkin 5.00 ataupun 4.5 lebih. Tapi ini provided kesihatan saya okey lah. Sekali tiba ada sakit dan sebagainya, belum tentu kita dapat buat. Clear kan? Tu training dia. So by the end of the month, menjelang race tu, saya dah boleh fine tune, saya dah boleh biasakan pace yang saya nak tu untuk larian 5 km tu. Ni mungkin apply dengan distance yang lain lah, macam 10 km. 5 dengan 10 ni dia banyak main speed. Dia tak banyak sangat long run yang jauh-jauh tu, dia banyak main speed, lagi laju, tetapi dalam keadaan yang sesuai dan manageable. Kemudian saya kena stay free injury lah. Ni dah training injury, habis lah, jahanam lah. Kan pernah dia training basuh injet, dah berlaku kat saya dulu kan. Okay, kena stay free injury macam-macam lah. Anda kena pandai recovery, kena rest day, kena lari tak terlalu laju, jangan abaikan strength training, pakai kasut yang sesuai, macam-macam lah. Stay free injury sampai ke race day. Kemudian yang kelimanya, kalau ada kelebihan, sebab kita ni virtual race, pilih route yang anda favourite. Jadi bila pilih route yang favourite, janganlah lagi anda nak PB kan, janganlah lagi tempat berbukit, susah sikit. Jadi cari tempat yang flat sikit. Macam area saya dah target lah keliling Tasik Ujana tutup, so route luar tu flat lah. Jadi anda kena biasakan route yang anda nak lari supaya race day nanti anda dah biasa. Anda dah tahu mana corner, mana sebagainya, mana pokok, mana ada kucing, mana ada anjing, mana ada tempat parking, mana ada traffic light, dan yang paling penting water station anda. Yes sir. Okay, jadi saya pecah sekali lagi rahsia saya pecah, saya share lagi tip-tip saya yang
Untuk anda mungkin sesuai untuk anda, mungkin tak sesuai untuk anda, tetapi pada saya sesuai untuk saya. Dan kita tengok hasilnya nanti, berjaya ke tak berjaya. Kalau tak berjaya nanti kita analisis. Sebab kadang-kadang kita plan tak semestinya jadi, tapi kalau anda langsung tak plan, confirm anda tak akan dapat buat, tak akan berjaya. Tapi at least kita dah plan, kita execute dan kita buat yang terbaik. InsyaAllah semua boleh berjaya. Alright, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa register, jangan lupa apa dia? Yes, jangan lupa subscribe, tinggalkan komen berapa kilometer anda masuk, apa plan anda dan ke mana anda nak lari. Dan yang paling penting, kita sama-sama sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도